Kitab Imam Al-Haddad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Kita masuk kepada al-faslul awal, fasal yang pertama, fadailus shaum, kelebihan-kelebihan berpuasa, wa adabuhu, dan juga adab-adab dalam berpuasa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'innahi salihin wa walidina wa ashabil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillah, lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berkata Imam Al-Haddad rahimahullah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, moga-moga Allah memudahkan kita ke jalan kesenangan menuju kepada akhirat, menjauhkan kita daripada jalan kesukaran, serta mengampunkan kita di akhirat dan juga di dunia. Bahawasanya bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang tinggi darjat dan besar martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan di antara bulan-bulan yang paling mulia di sisi Allah Taala, dengan kelebihan adanya malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu menjadikan bulan Ramadan di antara bulan yang lebih di sisi Allah Ta'ala. Kemudian ia juga menjadi penghulu segala bulan. Jadi ketua segala bulan adalah bulan Ramadan. Sebagaimana dalam seminggu kita ada hari Jumaat. Hari Jumaat menjadi Sayyidul Ayyam. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Kemudian penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan puasa di dalamnya ke atas muslimin. Yang mana bulan Ramadan, sebagaimana kita tahu, bulan yang difardukan oleh Allah Taala untuk kita berpuasa dan mewajibkan ke atas mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu as-shiyam, berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Dengan makna puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata umat Nabi sahaja. Amalan berpuasa ni dah ada sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah ada umat-umat terdahulu yang mana mereka juga diwajibkan amalan berpuasa ni. Apa tujuan dia? La'allakum tattaqun, semoga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara tujuan Allah Ta'ala wajibkan puasa kepada kita ni untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa dari segi bahasa dengan makna takut. Takwa dengan makna kita ni secara mudah kita takut kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita takut kepada Allah Ta'ala. Itu secara mudah. Yang pertama sekali, takwa hak paling rendah, kita jaga akidah kita. Kita jaga akidah kita supaya akidah kita ni tidak menjadi akidah yang sesat. Bila akidah kita salah, bimbang-bimbang jatuh kepada kekufuran. Bila jatuh kepada kekufuran, kekal dalam neraka. Jadi paling kurang kita takut kepada Allah Ta'ala, akidah kita betul di sisi Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila akidah kita betul, kita melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, termasuklah puasa. Itu yang kedua. Dengan makna segala apa yang wajib kita jaga. Semaya kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, haji kita jaga. Jadi segala yang diwajibkan ke atas kita, kita jaga. Setelah akidah kita betul,
segala amal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita buat hak wajib. Kemudian segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kita tinggal. Itu peringkat kedua kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi di antara tujuan diwajibkan puasa ni untuk menjadikan kita orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala, orang yang mana taat segala perintah Allah Ta'ala. Kerana puasa ni bukan perkara mudah. Nak tinggal makan, nak tinggal minum, nak tinggal segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala semasa kita berpuasa tu bukan mudah. Kerana nafsu kita ni sebagai manusia, memang nafsu kita suka makan, suka minum, tak suka lapar. Tapi dengan kita taat kepada perintah Allah Ta'ala, dengan cara itulah kita menjadi orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah tujuan untuk kita berpuasa ni, supaya kita menjadi taat, takut kita kepada Allah Ta'ala dengan kita buat segala perkara yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, dan kita tinggal segala perkara yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, selepas akidah kita betul, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, termasuk kita berpuasa, kemudian kita tinggal segala perkara yang Allah Ta'ala larang, dan akhir sekali kita tambah lagi dengan segala sunat-sunat. Maknanya kalau hak wajib itu memang kena buat, tak kira siapa, senang ko, susah ko, malah ko, rajin ko, kaya ko, sihat ko, sakit ko, segala, bila ikut apa keadaan, bila perkara wajib dia kena buat. Kecuali uzur syarak. Uzur syarak yang menyebabkan dia tak boleh buat, berpuasa ke, solat dan sebagainya. Jadi hak ni untuk mendekatkan kita kepada Allah, kita tambah lagi. Kita tambah dengan puasa sunat, kita tambah dengan sembahyang sunat, kita tambah selepas zakat, kita tambah dengan sedekah, selepas haji kita tambah dengan umrah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis dia sebut bahawa di antara cara Allah Ta'ala nak kasih kepada kita, asbab Allah Ta'ala kasih kepada kita, iaitu dengan cara kita jaga segala perkara yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Yang pertama, kemudian nak dekatkan diri kita kepada Allah, nak mendapatkan kasih kita kepada Allah, kita tambah dengan segala perkara sunnah. Perkara wajib kita jaga, perkara haram kita tinggal, perkara sunat juga kita tambah. Dan juga bila lagu tu seolah-olah sebagai seorang anak, kalau anak dengan mak dia, dengan ayah dia, mana ayah dia suruh dia buat, basuh pinggan, pergi basuh pinggan, sapu latar dia sapu latar, itu hak wajib, hak mak ayah suruh. Tapi kalau budak ni nak mendapatkan lebih kasih redha daripada mak ayah dia, dia buat juga, dia tolong mak ayah dia perkara-perkara hak mak ayah dia tidak wajibkan. Contoh, dia tolong adik dia dikemah rumah, perkara hak mana bukan mak ayah dia suruh, tapi dia buat juga. Balik-balik tengok rumah-rumah, adik duduk susun, duduk kemah, bilik kemah. Jadi hak tu menambahkan redha kita kepada anak kita. Begitu kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala, bukan saja perkara wajib kita buat, bahkan segala perkara sunat kita tambah untuk kita ni mendapatkan kasih Allah Ta'ala. Kerana hak wajib semua kena buat, suka tak suka semua kena buat, tapi hak sunat itulah membezakan di antara seorang manusia dengan manusia. Dan juga di akhirat, bila mana Allah Ta'ala cek, Allah Ta'ala semuk segala amalan kita, solat kita lagu mana hak wajib, bila kurang ditambah dengan hak sunat. Puasa kita lagu tu juga, bila Allah Ta'ala cek segala puasa kita hak wajib, bila kurang ditambah dengan segala puasa-puasa sunat kita. Jadi tak boleh kita nak kata puasa kita ni puasa sempurna, tidak. Sebab itulah kita tambah juga dengan sunat selepas puasa dan sunat-sunat dalam bulan-bulan lain. Kemudian itu berkenaan dengan takwa. Di antara tujuan puasa meningkatkan ketakwaan, takut kita kepada Allah Ta'ala dengan buat segala apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal segala apa yang Allah Ta'ala larang. Kemudian yang kedua, nuzul Al-Quran pada bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Berkenaan dengan nuzul Quran, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitabnya Al-Quran dan menjadikan Lailatul Qadar salah satu daripada malam-malam yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi hak ni semua orang tahu bahawa malam Lailatul Qadar hak itulah yang paling dicari. Bila sebut bulan Ramadan, bila sebut 10 malam akhir, teringat kita kepada malam Lailatul Qadar yang mana Allah Ta'ala beri ganjaran kepada umat ni.
dan 1000 bulan adalah lebih baik daripada 83 tahun. Boleh sekali, kalau Allah Ta'ala boleh kita sekali itu lebih daripada usia kita. Usia kita mungkin tak sampai 90 tahun, mungkin tak sampai 70 tahun, mungkin tak sampai 80 tahun. Tapi Allah Ta'ala beri, bukan sehari, semalam Allah Ta'ala beri lebih baik daripada 83 tahun. Inilah yang mana kita nak cari sangat di malam-malam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Maka renungkan perkiraan itu dan berfikirlah di dalam dirimu, malam apakah itu yang mana ia di sisi Allah Ta'ala lebih baik dan lebih utama daripada tempoh yang panjang ini. Jadi kalau boleh sekali malam tu qadar kita beribadah, lebih baik daripada 83 tahun. Boleh 2 kali, boleh 3 kali, hak itulah kita nak cari sangat. Dalam satu hadis, satu ketika Nabi SAW dia nak keluar, nak royak kepada umat dia bila berlaku malam Lailatul Qadar. Diwahyukan kepada Nabi, dirayak kepada Nabi bila berlaku malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi pun keluar. Nabi keluar, Nabi tengok ada 2 orang sahabat duk baloh pasal satu perkara. Kemudian diangkat, dihilangkan daripada Nabi bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi royak, mungkin perkara Nabi nak royak malam Lailatul Qadar, sangat suka nak royak bila berlaku malam Lailatul Qadar kepada umat dia ni. Nabi kata mungkin perkara tu baik, memang baik sungguh kepada kita. Kenapa? Kalau Nabi royak malam Lailatul Qadar ni, malam lagu ni berlaku malam Lailatul Qadar, malam pada malam 27 ke 25 ke 23 ke mana 17 ko berlaku Lailatul Qadar. Kalau Nabi royak lagu tu, nescaya umat dia ni tidak akan beribadah di bulan Ramadan kecuali hanya pada malam Lailatul Qadar. Kalau seolah-olah malam lain tu serupa je, malam lain tu puasa tak puasa serupa je. Jadi kerana itulah dihilangkan daripada Nabi nak royak kepada umat ni, kepada sahabat bila berlaku malam Lailatul Qadar. Hikmah dia supaya kita sendiri mencari bila berlaku malam Lailatul Qadar tu, supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala. Bukan sahaja kita beribadah pada malam tu, bahkan nak cari itu kena kita beribadah di sepanjang malam-malam bulan Ramadan, terutama pada malam-malam akhir. Jadi hikmah dia lagu tu, supaya kita umat ni sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam. Kemudian waqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kan mulianya bulan Ramadan kerana padanya terdapat malam Lailatul Qadar, dan juga pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni kali pertama diturunkan daripada lauh mahfuz, yang mana Allah Ta'ala sebut bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Al-Quran tu sebelum zaman Nabi SAW dah ada di lauh mahfuz, telah tertulis Al-Quran 30 juzuk tu di lauh mahfuz. Kemudian turun secara sekaligus, bukan turun sikit-sikit daripada lauh mahfuz tu. Sebelum makhluk ni ada dah Al-Quran di lauh mahfuz. Walaupun kalau kita tengok secara zahir, Al-Quran tu turun ikut peristiwa. Sahabat tanya Nabi, turun ayat. Ataupun berlaku peristiwa perang, berlaku peristiwa ni, turun ayat. Tapi hakikat Al-Quran tu telah tertulis di lauh mahfuz 30 juzuk, ada dah situ. Kemudian turun secara sekaligus. Itulah turun pada bulan Ramadan. Jadi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang mana turun padanya Al-Quran. Bila ni turun sekaligus daripada lauh mahfuz ke langit dunia yang pertama, iaitu nama dia tepat di langit dunia yang pertama, nama dia Baitul Izzah. Kemudian turun kepada Nabi SAW pada yang masyhur pada 17 Ramadan. Turun kepada Nabi ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya itu peristiwa penurunan ni daripada lauh mahfuz dah ada 30 juzuk, turun sekaligus daripada lauh mahfuz kepada langit dunia yang pertama. Duduk situ, kemudian Jibril AS menyampaikan sedikit demi sedikit selama 23 tahun kepada Nabi SAW, ikut kepada peristiwa. Tapi nak ayat bahawa kali pertama tu Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, turun pada bulan Ramadan, dan juga turun kepada Nabi SAW yang masyhur pada kita 17 Ramadan.
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hudan linnas, Al-Quran itu turun sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi keterangan yang membezakan di antara huda, di antara petunjuk, dan juga di antara menjadi petunjuk, dan furqan membezakan di antara kebenaran dan juga kesesatan. Kemudian firman Allah Ta'ala lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hal ini biasa kita baca. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau tengok malam Lailatul Qadar, hak kita masyhur kita kata turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar tu 17 Ramadan. 17 Ramadan peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi nak kata boleh berlaku berlakunya malam Lailatul Qadar bukan 10 malam terakhir boleh. Boleh, kerana masyhur turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ni pada 17 Ramadan. Tetapi selepas tu Nabi SAW wayak, kalau nak cari malam Lailatul Qadar, carilah pada 10 yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil. Tapi boleh berlaku ke tak malam Lailatul Qadar sebelum 10 yang terakhir? Boleh. Sebagaimana masyhur malam 17 Ramadan malam diturunkan Al-Quran, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian menerusi firman Allah Ta'ala di atas, kita maklum bahawa Al-Quran itu telah diturunkan pada bulan Ramadan dan secara khusus diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bermula turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, itu yang pertama, ke Baitul Izzah di langit yang kedunia, di langit dunia. Jadi duduk situ. Al-Quran mula diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan sesudah itu diturunkan pula oleh Jibril ke atas Rasulullah SAW dengan perintah Allah satu persatu dalam masa 23 tahun. Jadi Jibril ambil Al-Quran yang ada pada Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW, ikut kepada peristiwa dalam masa 23 tahun. Itulah masa turunnya wahyu ke atas Rasulullah SAW. Baginda menerima wahyu daripada Allah Ta'ala ketika berusia 40 tahun, dan wafat pula ketika berusia 63 tahun. Itu sejarah kisah sirah Nabi SAW. Demikianlah menurut kata ulama muhakkikin dan para salaf dan khalaf. Kemudian kita masuk kepada kelebihan bulan Ramadan. Yang pertama, menghapuskan dosa. Mengenai kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, Ramadanu ila Ramadan, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, was salatu ila salati, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Ramadan ke Ramadan, di antara satu Ramadan dengan satu Ramadan, Ramadan ni kita buat yang terbaik. Mari pula Ramadan akan datang, kita buat yang terbaik pula. Jadi segala dosa-dosa hak ada tengah, bukan dosa semasa Ramadan tu, dosa di antara satu Ramadan dengan satu Ramadan diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan cara kita jaga Ramadan hak mari pada kita. Kita buat yang terbaik, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita buat solat tarawih, kita bangun solat tahajud, kita berzikir, kita berselawat, kita beristighfar dan sebagainya. Kita jaga puasa kita, kita jaga anggota kita daripada buat maksiat. Puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga diampunkan segala dosa di antara Ramadan kepada Ramadan. Maknanya di antara tengah tu juga diampunkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga wal jumu'atu ilal jumu'ah, di antara satu Jumaat kepada Jumaat, menghapuskan dosa di antara kedua-dua. Dengan makna pada hari Jumaat ni kita mari awal sejik, kita mari awal, kita duk zikir, kita duk istighfar, kita duk selawat, kita jaga, kita buat amal ibadah, kita fokus kepada amal ibadah kita di hari Jumaat. Kita jaga hari Jumaat kita ni, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, diterima segala amal ibadah kita pada hari Jumaat ni. Begitu juga kita jaga Jumaat seterusnya. Jadi di antara tu, di antara Jumaat kepada Jumaat, dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Wassalatu ila salah, begitu juga satu solat dengan satu solat. Semaya dengan semaya, kita jaga semaya zuhur, kemudian kita melaksanakan segala kesempurnaan adab-adab dalam semaya zuhur. Kemudian nak sampai kepada asar, lagu tu juga semaya asar kita jaga adab-adab semaya asar, solat di awal waktu, solat di tempat yang terbaik, solat di masjid, solat secara berjemaah, solat dengan wuduk yang sempurna. Kita jaga solat kita juga diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan segala dosa. Dosa mana ni?
dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dengan mana kalulah kita tidak minta ampun dengan Allah Ta'ala pun dengan sebab kita jaga solat di antara solat tu, kita jaga di antara Jumaat kepada Jumaat, kita jaga di antara Ramadan kepada Ramadan, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita walaupun kita tidak minta ampun sekalipun. Tapi bukan nak kata tak payah kita istighfar, tak payah kita semaya taubat, tak payah kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, tidak. Tapi semata-mata kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri, termasuklah kelebihan bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Idza jutuni batil kabair, selagi mana dia ni menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Kerana dosa besar ni wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak dihapuskan dengan amal ibadah kita, tidak dihapuskan. Jadi hak ni segala dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu besar kelebihan Ramadan hak ni lah orang nak tunggu sangat, nak tunggu moga-moga Allah Ta'ala hapuskan segala dosa kita sebelum kita wafat pun lagu tu lah. Nak ambil kelebihan Ramadan, nak ambil kelebihan malam Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan. Nak jumpa semalam malam Lailatul Qadar tu nak cari mana, 83 tahun lebih daripada usia kita sendiri. Kemudian yang kedua, sabar dan juga syurga. Bersabda Nabi SAW mengenai bulan Ramadan, huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Itulah bulan kesabaran, dan kesabaran pahala dia adalah syurga. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan ni kita halang nafsu kita daripada makan, daripada minum, daripada segala perkara yang mana membatalkan puasa kita. Kerana tabiat manusia memang lagu tu, makan, minum dan segala. Jadi hati kena didik hati kita supaya bila nak mari bulan Ramadan tengok, cek hati kita lagu mana. Allah nak puasa dak ni berat. Kerana tak boleh makan, tak boleh minum, lapar, dahaga, kena bangun sebelum subuh, kena bangun sahur, malam kena sembahyang tarawih lagi, kena niat puasa lagi, kena maknanya nak hijau lagi, nak puasa lagi. Jadi tengok hati kita lagu mana. Adakah kita nak sambut bulan Ramadan ni dengan hati kita yang mana hati yang berat? Jadi hati kita berat itulah kita nak latih supaya hati kita ni menjadi hati yang sabar, hati yang redha, hati yang seolah-olah kita nak sambut seorang yang kita kasih, kekasih kita, orang yang kita kasih, orang yang kita suka, nak sambut bulan Ramadan ni seolah-olah nak sambut anugerah pemberian Allah Ta'ala. Kalau orang beri hadiah kepada kita, tak ada orang yang tak suka terima hadiah. Walaupun hadiah kecil sekalipun kita akan suka. Walaupun kita banyak dah, harta kita gapoh kita ada banyak dah, tapi orang beri hadiah tetap kita akan rasa suka. Begitu kita kena anggap, kena rasa bahawa bulan Ramadan ni lah bulan yang mana Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada kita, nak beri hadiah kepada kita, nak beri keampunan kepada kita, nak beri pahala kepada kita, nak beri syurga kepada kita. Sebab tu Nabi ayat kena sabar, sebab kena tahan lapar dahaga, kena sembahyang tarawih, kena bangun sebelum subuh, kena hijau lagi. Jadi hak inilah bulan yang mana kita banyak-banyak bersabar untuk kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, untuk kita mendapatkan ganjaran syurga. Ini bagi kita orang biasa. Tapi bagi orang yang lebih di sisi Allah Ta'ala, dirasa benda tu bukan beban. Bahkan benda itulah Allah Ta'ala nak beri kelebihan, Allah Ta'ala nak beri hadiah kepada dia. Kemudian yang ketiga, rahmat, keampunan dan pembebasan. Sabda Nabi SAW, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal daripada Ramadan adalah rahmat, pertengahan Ramadan adalah maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala, dan juga akhir daripada Ramadan pembebasan daripada neraka. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi juga termasuklah hadis-hadis masyhur. Awal Ramadan adalah rahmat daripada Allah Ta'ala, pertengahan adalah keampunan daripada Allah, dan juga akhir sekali pembebasan daripada neraka. Dan hadis ini disokong oleh hadis-hadis lain, yang mana satu hadis riwayat bahawa pada setiap malam-malam Ramadan Allah Ta'ala membebaskan ahli-ahli neraka. Apa makna Allah Ta'ala membebaskan ahli neraka? Ahli neraka tak ada lagi orang yang masuk neraka, tak ada lagi orang yang masuk syurga, tak ada lagi. Tapi dalam satu hadis riwayat bahawa tiap-tiap malam Ramadan Allah Ta'ala membebaskan ahli neraka. Dengan makna banyak orang yang mana zahir dia ahli neraka. Kalau tengok zahir itu ahli neraka, buat maksiat, tidak bertaubat, langgar segala perkara yang haram, buat perkara haram, tak semaya apa semua. Tapi bila mari Ramadan,
dia rasa menyesal, bertaubat kepada Allah Ta'ala, buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, memperbanyakkan amal ibadah, minta istighfar kepada Allah Ta'ala, jadi seolah-olah bertukar daripada ahli neraka bertukar kepada ahli syurga. Jadi bulan inilah yang mana mudah untuk kita mendapatkan keampunan Allah Ta'ala, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga diikat segala setan. Jadi setan tu diikat dah. Cuma bila orang tanya kenapa berlaku juga maksiat, kenapa berlaku juga maksiat pada bulan Ramadan, kerana walaupun syaitan diikat tetapi nafsu kita ada lagi, anak didik syaitan tu ada lagi pada kita. Jadi hak inilah bulan yang mana bila diri kita lemah, tubuh kita lemah, nafsu kita lemah, dengan makna supaya amal ibadah kita semakin meningkat di sisi Allah Ta'ala. Bila nafsu kita lemah, mudah untuk rohani kita nak ikut segala perintah Allah Ta'ala. Jadi walaupun syaitan diikat, tapi kena ingat nafsu tu ada lagi pada kita, dan dengan tubuh kita lemah, kita lapar, dengan cara itulah bila nafsu kita lemah, rohani kita meningkat di sisi Allah Ta'ala untuk kita menggandakan segala amal ibadah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian pandangan Allah pada awalnya dan keampunan pada akhirnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala kerap memerhatikan kaum muslimin pada malam pertama daripada bulan Ramadan. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala nescaya tidak diseksanya, dan seterusnya dia mengampunkan mereka pada malam akhir daripada bulan Ramadan. Apa makna? Makna daripada ayat ni supaya kita ni bukan semata-mata semangat kita tu semata-mata nak cari malam raya tu ada akhir, tidak. Daripada mula lagi kita semangat, tapi biasa orang kita mula-mula semangat, kita mari sembahyang tarawih, kita mari mana mula-mula nak sambung Ramadan ni memang kita semangat. Tapi hak penting lagi, kita nak kekal semangat kita daripada mula puasa ni sampai akhir, tetap kita semangat untuk buat amal ibadah, tetap kita semangat untuk mari sembahyang tarawih, tetap untuk kita semangat nak minta ampun kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Makna daripada mula lagi semangat kita tu kekal sampai akhir. Dalam satu kata-kata ulama, siapa yang mana niat dia daripada mula lagi comel, akhir juga comel. Jadi kita perbetul niat kita masuk Ramadan ni, kita berazam diri kita ni untuk kita bersungguh-sungguh nak mendapatkan keampunan Allah Ta'ala, nak mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala, nak semangat kita nak mengaji, nak istighfar, nak zikir, nak tambah segala amal ibadah kita bermula masuk bulan Ramadan lagi, dan kekal semangat kita, kekal azam kita sampailah kita mendapat malam Lailatul Qadar. Kerana kebiasaan orang yang benar-benar mendapat malam Lailatul Qadar ni bukan orang yang usaha lah tu baru nak usaha, ngelah tu baru dia nak usaha, tidak. Orang yang mana Allah Ta'ala beri malam Lailatul Qadar ni daripada mula lagi dia sibuk beramal ibadah, dia sibuk azam, dia istiqamah, dia buat amal ibadah, orang lagu ni biasa dia akan mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita niat akhir baru kita nak sungguh, mula-mula tak sungguh mu tak apa, tak buat amal ibadah mu tak apa, mula-mula ni akhir kita start, kita kuat buat amal ibadah untuk mendapat malam tu qadar. Hak lagu tu biasa tak dapat. Kenapa? Kerana biasa akhir tu serupa petulur je. Kalau dia malah pun, dia tidak berazam pun, dia tidak istiqamah pun, akhir pun lagu tu. Jadi bila masuk bulan Ramadan ni lah kita nak kuatkan keazaman kita untuk kita beramal ibadah sampailah kepada akhir bulan Ramadan. Wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Al-hadis. Dalam satu hadis disebut bahawa ketika mana Rasulullah SAW naik mimbar, naik nak khutbah, mimbar yang langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Langkah yang pertama naik mimbar, Rasulullah kata amin. Langkah yang kedua, Rasulullah kata amin. Langkah yang ketiga, Rasulullah kata amin. Di antaranya iaitu siapa-siapa yang sempat dengan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, betapa rugi dia, Jadi Jibril kata, wahai Rasulullah, kata amin. Rasulullah kata amin. Betul, benar, ya. Yang mana bulan ni lah bulan yang mana Allah Ta'ala nak beri segala kelebihan kepada kita, tapi bagi kita serupa je, puasa kau tak puasa lagu tu lah. Kalau ibadah kita, kalau semaya kita tak tu, masuk Ramadan pun tak tu.
Kalau mengaji Quran kita taruh tu sebelum Ramadan, masuk Ramadan pun taruh tu. Mana segala amal ibadah kita sebelum puasa, masa puasa taruh tu. Itulah orang-orang yang rugi, orang yang mana dalam hadis disebut orang yang sempat dengan Ramadan, sempat dia hidup masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau seorang itu dia masuk satu gedung yang penuh dengan emas, ikut nak ambil apa saja dalam gedung tu. Tapi dia masuk dalam gedung tu, dia keluar kosong, tak ambil apa-apa. Sedangkan segala dalam gedung tu diberi belakang, nak ambil apa saja dalam gedung tu, nak ambil emas, nak ambil permata, nak ambil segala apa, tapi dia keluar dengan tangan kosong. Begitulah umpama orang yang mana sempat dengan Ramadan, Allah Ta'ala nak beri keampunan, nak beri rahmat, nak beri pahala yang berganda, tapi dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa dia tidak diampunkan, pahala dia tidak digandakan, dia jauh daripada Allah Ta'ala. Inilah Nabi kata amin. Dan ada dua perkara lagi, iaitu orang yang mana sempat dengan mak ayah dia dalam keadaan tua, tapi dia tak ambil peluang untuk jaga mak ayah dia untuk mudah memasukkan dia ke dalam, menjadi asbab dia masuk ke dalam syurga. Mana orang dalam keadaan mak ayah dia tua, dia jaga, itu juga menjadi satu asbab untuk mudah dia masuk ke dalam syurga. Jadi Nabi kata rugi orang yang mana sempat dengan mak ayah dia tua tapi tidak menjadi asbab untuk dia masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, orang yang mana disebutkan nama Nabi SAW tapi dia tidak selawat kepada Nabi. Apa ni yang mana kita dalam hati kita selawatlah sebagai tanda kasih kita kepada Nabi SAW, dan juga sebagai tanda untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW, dan juga untuk kita mendapat rahmat daripada Allah. Jadilah hadis nak ayat sempena kita nak masuk bulan Ramadan ni sangat-sangat rugi kalau kita tidak berazam untuk ambil segala kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri dengan rahmat, dengan keampunan. Kira serupa je. Bahkan sangat-sangat rugi orang yang mana bahkan dia rasa bulan Ramadan itulah bulan yang paling payah, kena puasa lagi, kena hijau lagi, kena tarawih lagi, kena bangun malam lagi, berat hati dia nak terima kedatangan bulan Ramadan. Ini orang yang sangat-sangat rugi, orang yang mana dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada mendapat keampunan Allah Ta'ala. Sebab begitu ialah pada bulan Ramadan lebih mudah dicetuskan sebab-sebab mendapatkan keampunan daripada bulan yang lain. Bulan inilah kita rasa nak mengaji, kita rasa nak sedekah, kita rasa nak amal ibadah, kita rasa nak tarawih, kita rasa hati kita ni lebih dekat dengan Allah Ta'ala, mudah untuk kita bangun tahajud, mudah untuk kita berzikir. Kenapa? Hak inilah Allah Ta'ala beri segala rahmat, segala keampunan, jadi mudah, rohani kita jadi mudah, nafsu kita dia lemah, rohani kita semakin kuat, jadi mudah untuk kita buat segala amal ibadah. Lantaran itu tiada seseorang diharamkan memperoleh keampunan bulan Ramadan itu melainkan terlalu banyak memalingkan diri daripada Allah Ta'ala. Jadi sangat-sangat rugi orang yang mana bulan yang mana Allah Ta'ala permudah dah untuk kita buat amal ibadah. Allah Ta'ala sedia dah keampunan, pahala, syurga dan sebagainya, tapi dia ni nak lari lagi daripada Allah Ta'ala. Tak si mendapat keampunan, tak si mendapat pahala, tak si nak dekat diri kepada Allah Ta'ala, tak si nak cari keredaan daripada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Hak inilah yang dijauhkan daripada mendapat keampunan Allah Ta'ala, dan sangat berat penentangannya. Maka sebab itulah ia telah dijauhkan dan diusir daripada pintu Allah. Kami berlindung, kami memohon perlindungan dan keselamatan daripada kemukaan Allah Ta'ala dan sesaannya daripada segala bala bencana. Itu yang keempat. Yang kelima, terbuka pintu syurga, tertutup pintu neraka dan terikatnya syaitan. Ada sebuah riwayat menyebut bahawa semua pintu langit dan pintu syurga dibuka pada setiap bulan Ramadan. Manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Semua iblis dan syaitan dilantai, kemudian diseret untuk dilontarkan ke dalam laut supaya mereka tidak dapat mengacau kaum muslimin dan merosakkan puasa dan malam mereka. Jadi apa makna dibuka pintu-pintu langit? Apa makna ditutup pintu-pintu neraka? Yang pertama secara zahir ulama kata itu adalah zahir. Memang langit-langit ni dia ada pintu-pintu, dan syurga-syurga dia ada pintu-pintu, dan pada setiap bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu syurga dengan makna memang dibuka sungguh. Itu yang pertama. Dibuka tu sebagai tanda nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak beri supaya kita ni mudah masuk ke dalam syurga, nak beri segala-segala amalan kita digandakan oleh Allah Ta'ala, mudah supaya segala amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala.
Itu maksud dia. Dan juga dengan makna rahmat Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala sangat-sangat banyak pada bulan Ramadan. Itu tanda dia. Kemudian diikat syaitan dengan makna syaitan ni tak dapat untuk membisikkan segala kejahatan kepada kita. Tapi kena ingat diri kita ni tetap ada nafsu. Walaupun syaitan tak ada, tapi kalau nafsu kita ni masih lagi kuat, dengan nafsu tu cukup untuk kita untuk ajak kita buat maksiat. Kemudian dalam hadis lain disebut bahawa wa yunadi munadin kulla lailatin min ramadan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsid. Wahai orang yang nak cari kebaikan. Sebab tu kita kena berazam nak masuk bulan Ramadan ni, kena berazam untuk kita menggandakan segala amalan kita. Jadi setiap malam Ramadan ni ada penyeru-penyeru, walaupun kita tak dengar sekalipun. Ya baghiyal khair, wahai orang yang nak cari kebaikan, marilah. Ni Allah Taala nak beri kebaikan, Allah Taala nak beri rahmat, Allah Taala nak beri keampunan. Siapa hok nak cari kebaikan, mari. Ni nak masuk bulan Ramadan, mari. Mana setiap malam Ramadan ada penyeru lagu tu. Wahai orang-orang nak cari kebaikan, ni siapa dah masuk, siapa-siapa nak cari kebaikan, gandakanlah amalan untuk kita buat kebaikan, buat amal ibadah. Wa ya baghiya syarr, wahai orang hok nak cari kejahatan, hendaklah kamu kurangkan. Hendaklah kamu kurangkan, kerana hak ni masa untuk kita mendapat keampunan Allah Ta'ala, bukan masa untuk kita mendapat dosa, bukan masa untuk kita mendapat murka Allah Ta'ala. Kemudian kita tengok lagi satu hadis, dilipat gandakan pahala. Wa warada aidan anna man taqarraba ila Allah Ta'ala fi Ramadan bi fariidatin adadat lahu 70 fariidah. Siapa hok buat amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Makna segala amalan fardu kita ni di bulan Ramadan digandakan 70 kali fi ghairihi, 70 kali berbanding bukan bulan Ramadan. Wa man taqarraba fihi binafilatin udilat lahu fariidatun yuaddiha fi ghairihi. Digandakan sama dengan segala amalan sunat kita, seolah-olah pahala dia pahala wajib. Tu lebih bulan Ramadan, tak ada kita nak cari pada bulan-bulan lain. Insya-Allah kita bertisir dengan mana Allah Ta'ala nak beri kelebihan, nak beri pahala, nak beri syurga, nak beri keampunan. Masa inilah kita nak cari, masa inilah kita nak cah balik. Bateri kita dalam setahun kita nak cah balik, supaya mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, terutama pada bulan Ramadan. InsyaAllah kita berhenti situ dan kita sambung keampunan bagi orang yang berpuasa dan juga bagi orang yang mendirikan malam pada malam-malam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.